Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel YouTube Kereta Mania. Okey, dalam video kita pada kali ini kita tak akan sembang berkenaan kereta, tapi disebabkan ada satu gadget yang baru sahaja dilancarkan oleh syarikat Apple, iaitu iPhone SE 2020. Jadi kita akan bersemalah berkenaan iPhone SE 2020. Okey, dalam video kita pada kali ini mungkin ada setengah review tech Malaysia yang mereka mungkin dibayar, dan video-video mereka tu mungkinlah sedikit bias lah, sebab dia adalah dibayar, mungkin dia dapat upah dan sebagainya melalui review-review yang telah dibuat. Tapi dekat channel kita, dalam video ni kita tak dibayar dan kita tak bias lah. Jadi tanpa berlengah, marilah kita dengar pembentangan kenapa iPhone SE 2020 ialah sebuah telefon yang mungkin sampah, dan ianya bukan untuk semua orang. Hanya iFAX sejati sahaja yang akan beli. Orang bijak akan beli benda lain. Okey, kita tengok pada pembentangan kita yang seterusnya, iaitu pada harga. Untuk perbandingan, kita telah bandingkan iPhone SE yang kapasitinya 120GB, dan kita tahu bahawa iPhone SE ni ada 3GB RAM. Kita bandingkan pula dengan satu lagi telefon bajet, iaitu Samsung M31, di mana Samsung M31 ni dia ada 120GB built-in memory dan juga 6GB RAM. Okey, kita tengok dari segi harga, walaupun memori sama tetapi RAM berbeza. RAM untuk Samsung adalah 6GB, RAM untuk iPhone adalah 3GB. Tetapi untuk iPhone harganya adalah pada RM2,199 untuk telefon 120GB, manakala untuk Samsung M31 120GB juga dijual pada harga RM799 pada harga introduction promotion, harga permulaannya. Dan sekarangnya retail recommended retail price adalah pada RM1,099. Okey, murah RM1,100 untuk Samsung M31, walaupun mempunyai built-in memory yang sama tetapi RAM yang lebih tinggi, tetapi jauh lebih murah berbanding iPhone SE. Okey, itu satu perkara pertama. Untuk iPhone SE kalah dari segi harga sebab dia jauh lebih mahal. Okey, kita tengok pada perbandingan yang seterusnya dari segi rekaan. Okey, untuk rekaan iPhone SE, dia mempunyai dahi dan dagu yang lebar dibandingkan dengan Samsung M31 merupakan rekaan full screen. Kita tengok macam mana perbandingan dia sekejap saja lagi. Rekaan telefon dahi dan dagu lebar ini merupakan rekaan dulu kala lah. Telefon yang dulu rekaan dia dahi dan dagu lebar. Sekarang pada zaman 2020 ni, zaman sekarang ni, telefon dah tak ada dahi dan dagu yang lebar lagi. Okey, untuk kita ingat dahi dan dagu yang lebar iPhone SE full screen Samsung M31, tetapi harga iPhone jauh lebih mahal, iaitu RM2,199. Samsung tadi hanya RM1,099 untuk retail price. Okey, walaupun Samsung ni jauh lebih besar sikit, lebih bagus dan sebagainya, tetapi tetap jauh lebih murah. Okey, dari segi rekaan, tapi tadi kita sembang berkenaan dahi dan dagu. Kita tengok pada layar di sekarang ni, bahawa Apple iPhone SE 2020 ni mempunyai dahi dan dagu yang lebar. Nampak tak? Dahi hitam, dagu hitam, ada Touch ID dekat bawah tu, dekat dia punya dagu. Manakala untuk Samsung Galaxy M31 full screen, ada sedikit saja notch dekat atas tu untuk kamera depan, dan sedikit saja dagu dekat bawah tu. Okey, tengoklah perbandingan side by side dengan iPhone SE. Jadi yang sebelah iPhone SE ni harganya RM2,000, yang Samsung Galaxy M31 ni harganya hanya RM1,000 sahaja. Okey, ini dari segi rekaan. Dan kita ingat, walaupun rekaannya sebegitu hebat sekali, full screen dan sebagainya, tetap harganya murah RM1,099 retail price, berbanding dengan iPhone SE RM2,199. Okey, dah lah mahal. Lepas tu skrinnya adalah kecil, iaitu 4.5 inci. Jadi 4.5 inci. Dan bukan itu saja, ia juga menggunakan skrin LCD, di mana skrin LCD ni kita tahu bahawa dalam gelap dia akan menyilaukan biji mata. Jika nak dibandingkan skrin iPhone SE dengan Samsung M31, Samsung M31 saiznya adalah 6.4 inci, jauh lebih lebar, jauh lebih. Okey, iPhone lebar ni Samsung
lebar ni, jadi lebih lebar lah. Size is everything lah. Jadi untuk Samsung pula, skrinnya adalah skrin Super AMOLED. Sebenarnya kita tahu skrin Super AMOLED ni skrin yang premium lah. Dia ada gelap, kalau dia warna hitam takkan silap biji mata, power saving dan sebagainya. Okey, itu dari segi skrin. Dan walaupun Samsung menawarkan 64 inch skrin Super AMOLED, iPhone hanya 45 inci, hanya LCD sahaja, tetapi harga Samsung jauh lebih murah, yakni lebih murah RM1,100 berbanding dengan iPhone. Okey, kita tengok pula dari segi bateri. Dari segi bateri, Samsung menawarkan 6000 mAh, di mana iPhone SE ni kelakar kata iPhone SE dia hanya menawarkan 1821 mAh sahaja, di mana Samsung screen on time adalah 10 jam plus plus, manakala untuk iPhone SE hanya 4 hingga 5 jam sahaja screen on time. Okey, apa maksudnya ni? Maksudnya Samsung ni boleh pakai sepanjang hari ya, nak pergi pejabat ataupun nak pergi frontliners lah, frontliners yang bertugas pada musim wabak sekarang ni, keluar rumah dalam keadaan full charge, balik malam pun tak habis lagi kan, mungkin masih ada lagi 30% ataupun 40% bateri. Berbanding dengan iPhone, sampai dekat office dah lah kena full kargo dan sebagainya, sebabkan dia pakai iPhone SE kena sesa charge je. Okey, itu dari segi bateri. Jadi orang kata dari segi pemeluk tiang ni macam mana kan? Okey, pemeluk tiang ni terma netizen lah sebenarnya. Pemeluk tiang ni orang panggil wall hugger, pemeluk tiang. Jadi iPhone SE ni dia akan peluk tiang sehari 2 kali, iaitu sebab bateri dia kecil lah, 1821 mAh milliampere hour. Okey, sekurang-kurangnya kena charge 2 kali sehari, ataupun kalau tak cocok dekat charger, dia adalah kawan baik dengan power bank lah, pergi mana-mana mesti lah iPhone SE tu couple dengan power bank. Manakala untuk Samsung M31, bateri dia adalah 6000 mAh, hanya charge sekali malam sebelum tidur, dan boleh pakai lah hanya sebiji telefon tu. Dan paling penting, dia tak pakai power bank kan. Kalau tanya Samsung M31 apa power bank, tapi kalau dengan iPhone SE ni, bak kata adik Nilofa, Samsung you kan. So Samsung orang cakap power bank you. Gitulah ceritanya. Gurau-gurau je, jangan serius sangat kita video ni buat seronok je. Okey, itu untuk dari segi apa kekuatan Samsung lah. Dia ada bateri yang cukup powerful, yang cukup high capacity, dan paling penting walaupun bateri cukup besar, tapi harga dia cukup murah pada RM1099 sahaja. Dibandingkan dengan iPhone yang bateri kecil, dijual pada harga RM2,199. Okey, seterusnya kita tengok untuk kamera iPhone SE hanya ada satu kamera sahaja. Jika nak dibandingkan dengan Samsung M31, dia ada 4 kamera. Ada makro foto, wide kamera, ultra wide, dan juga satu lagi apa zoom lens ke apa, saya pun tak ingat, tapi dia 4 kamera lah. So sebenarnya kita tengok pada layar kita sekarang okey, 4 kamera dia jual harga 1099 recommended retail price untuk Samsung, manakala hanya satu kamera sahaja untuk iPhone, dia jual pada harga RM2,199. Okey, di manakah logik anda kalau anda masih lagi ingin membeli iPhone SE? Okey, kita tengok pula apa yang ditawarkan pada dulang SIM pada setiap telefon ini. Pada iPhone SE, dulang SIM yang ada pada iPhone SE, kalau kita keluarkan dulang SIM tu, dia akan ada satu sahaja physical SIM. Manakala satu lagi SIM tak boleh masuk secara fizikal, kena pakai eSIM lah, kena pergi mana-mana cawangan telco yang terdekat, dan hanya di cawangan telco sahajalah anda boleh scan barcode dan masukkan eSIM telco yang anda pilih tersebut. Manakala untuk Samsung M31, bila anda keluarkan dulang SIM dia akan ada tempat untuk 2 SIM fizikal dan satu tempat lagi untuk micro SD card. Jadi Samsung ni boleh masuk 3 lah, 2 SIM dan 1 micro SD. Jika nak dibandingkan dengan iPhone, keluar boleh masuk SIM fizikal 1 sahaja dan satu lagi kena masuk secara scan. Dari segi kelebihan ni, nampaknya iPhone ni sangat-sangat kurang lah. Dah lah kurang, jual pula mahal. Okey, dari segi multitasking kan, ada netizen yang beri hujah bahawa
iPhone SE dia ada prosesor yang sangat-sangat powerful, di mana prosesor yang digunakan pada iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro memanggil dia punya prosesor iaitu A13 Bionic Ultra Super Max Warrior, di mana ni sangat powerful. So by the way, dia bukan Ultra Super Max Warrior, itu saya tambah je. Tetapi walaupun dia mempunyai prosesor yang dikatakan terlalu hebat, terlalu powerful, dia hanya boleh run satu aplikasi sahaja pada satu-satu masa. Dia katalah boleh edit 4K dan sebagainya. Nak edit 4K, skrin kecil, susah kot, tak feel langsung. Dah lah macam tu. Lepas tu hanya satu app saja satu masa. Dah lah prosesor power, bateri kecil, cepatlah kong bateri jawabnya. Jika nak dibandingkan dengan Samsung M31, dia orang kata Exynos apa dah kodik lah pakai Exynos 9611, prosesor tak power. Prosesor yang kau kata tak power dia lah yang boleh buat app split view. Dia boleh app kiri dan kanan skrin. Lepas tu dia boleh buat app pop-up view. App pop-up view ni apa? Kita tengah running Facebook, tiba-tiba ada masuk aplikasi lain, dia akan keluarlah pop-up. And then last kali dia ada app change aspect ratio. Okey, dekat situlah dia ada app change aspect ratio. Okey, hebat sangat kau punya A13 Bionic ni, tetapi tak boleh buat multitasking seperti app split view, pop-up view dan change aspect ratio. Okey, lepas tu kita cakap pasal fast charging lah. Untuk iPhone SE yang konon-kononnya terlalu hebat ni, dia punya fast charging tidak ada di dalam kotak. Ia perlu dibeli asing, iaitu RM300. Bayar ialah perlu beli asing RM300 dan cukup bayar sekali tak boleh. Kalau nak pakai fungsi fast charging ni kena bayar 2 kali. Manakala untuk Samsung M31 fast charging ada di dalam kotak, bayar sekali, pakai berkali-kali. Okey, secara kesimpulannya, harga iPhone SE 2020 terlalu mahal hanya semata-mata kerana prosesornya A13 yang dikatakan cukup powerful, tapi sebenarnya apa pun tak boleh. Kalau orang kata nak beli iPhone SE sebab nak experience iOS, kenapa tak beli iPhone 7 je? iPhone 7 dengan iPhone 8 dekat Shopee dengan Lazada baru RM600-700 saja. Kenapa nak perlu bazirkan duit yang segitu banyak kalau nak merasai pengalaman iPhone? Itu satu. Kemudian dengan harga yang sama, iaitu pada harga RM2,199, anda kalau pilih alternatif, anda akan dapat sedikit Samsung M31. Lepas tu anda dapat juga jam Samsung Watch, dan juga Samsung Bud yang wireless earphone dengan jam digital tu, dan juga ada sedikit lebihan extra cash. Okey, jadi sekian sajalah kesimpulannya kenapa anda perlu fikir banyak kali sebelum anda decide untuk berbelanja RM2,199 untuk membeli sebuah iPhone SE 2020. Ianya pilihan anda. Saya harap video ni dapat membantu anda lah dalam membuat keputusan yang baik dalam membeli telefon bimbit. Okey, last lah, orang kata iPhone, kalau beli iPhone ni boleh dapat software update sebanyak 5 tahun. Kesalahannya berapa ramai orang yang akan pakai telefon tu sampai 5 tahun? Adakah kau akan beli dan 5 tahun kau akan beli balik? Okey, fine. Kalau katakan macam tu, then it's good for you. Tapi biasanya orang maksimum pakai 2 tahun saja kan. Lepas tu akan keluar model-model baru lagi. So orang akan sentiasa beli setiap 2 tahun akan beli sekali, ataupun 3 tahun akan beli sekali. So takkanlah pegang telefon tu lama dengan keadaan yang baterinya semakin merosot dan sebagainya. Okey, kalau anda beli Samsung M31 budget phone ni, anda boleh 2 kali tukar ataupun 3 kali tukar. Dibandingkan dengan beli iPhone SE, anda kena pegang telefon tu lama, kena pakai dia lama untuk balik modal. Apa pun, ia pilihan anda. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Kita akan update info-info yang baik, yang menarik berkenaan mungkin kereta ataupun berita-berita berkenaan transportasi pengangkutan di Malaysia, dan juga mungkin kita akan selitkan sedikit berkenaan gadget-gadget yang ada, yang terkini di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Siapa-siapa yang masih lagi baru di channel YouTube Kereta Mania, jangan lupa subscribe. Sekian sahaja, bye.